Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang saya ucapkan kepada para penonton, para pendengar. Selamat kembali. Yang mana sebelum ni kita telah berlangsung atau bersiaran sebelum ini di podcast pada episod yang pertama. Maka hari ini, malam ini, saya kembali bersiaran untuk podcast episod yang kedua di tempat yang sama, iaitu di tempat pengajian Furqan Quranic Center. Yang mana tempat pengajian ini saya maklumkan pada podcast yang lepas bahawa tempat ini adalah tempat pengajian yang kami adakan untuk pengajaran Al-Quran dan sebagainya. Jadi untuk malam ini saya kembali bersiaran di podcast Amir Effendi dan masih lagi secara solo. Yang mana masih belum ada lagi tetamu yang saya dapat jemput untuk adakan perbincangan bersama pada setengah isu atau permasalahan ataupun perbincangan ilmiah, diskusi dan sebagainya. Masih belum ada. InsyaAllah doakan saya sekiranya ada tetamu mungkin lebih menarik, podcast ini akan berlangsung lah, InsyaAllah. Jadi malam ini saya akan bersiaran juga masih secara solo untuk meneruskan perbincangan yang lepas. Yang mana perbincangan yang lepas saya telah mengajak para penonton dan pendengar untuk sama-sama kita menelusuri ataupun berdiskusi, bersembang santai yang bertajuk tentang bahasa Arab. Yang mana kenapa nak belajar bahasa Arab, kenapa nak pandai, dan kemudian apakah caranya, dan apakah realiti belajar bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kesinambungan untuk episod yang lepas tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran, maka kali ini mungkin saya nak teruskan juga pembahasan lagi, diskusi tentang Al-Quran. Ini topik utama perbincangan kita untuk pada malam ini. Yang lepas kita bincang kenapa nak pandai Al-Quran, kenapa nak pandai bahasa Arab, sebab nak faham Al-Quran. Jadi malam ni kita kembali meneruskan perbincangan tersebut, lebih bertumpu kepada Al-Quran itu sendiri. Yang mana sekarang ni, bila kita fikirkan semula, bila kita renungi semula bahawa zaman sekarang bukan setakat persoalannya pada kenapa nak pandai bahasa Arab, kenapa nak faham Al-Quran, bukan setakat tu. Malah sebenarnya lebih tinggi. Zaman sekarang ni di rakyat Malaysia, rakyat di dunia ni bukan setakat nak faham Al-Quran, malah telah sampai tahap berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Maka jadi malam ini saya berinisiatif untuk kita sambung perbincangan tentang Al-Quran. Dan kita dah maklum bahawa jika dilihat di Malaysia pada zaman sekarang ini, tahun demi tahun, bulan demi bulan, kita lihat bahawa bidang menghafaz Al-Quran ataupun tahfiz ini semakin tahun semakin mendapat perhatian masyarakat umum. Yang kita boleh lihat melalui pertumbuhan perancangan, perkembangan sekolah-sekolah tahfiz di peringkat sekolah maupun di peringkat institusi pengajian tinggi makin bertambah demi tahun, makin bertambah bilangannya, makin bertambah kemajuannya, makin bertambah sistemnya, makin bertambah penambahbaikannya lagi, malah makin bertambah pelajar-pelajarnya. Jadi kita boleh lihat sekolah-sekolah. Malam ini saya nak mengajak untuk kita fokuskan pada sekolah. Yang mana saya pun terlibat di sekolah, di bidang tahfiz di sekolah, maka kita memfokuskan perbincangan pertama ini pada satu ruang lingkup di sekolah. Maka di Malaysia ni, dia dilihat sekolah-sekolah tahfiz di peringkat kerajaan persekutuan ataupun malah di peringkat kerajaan negeri ataupun malah di peringkat swasta, maka bilangan sekolah bertambah tahun demi tahun. Dan bila bilangan sekolah tambah demi tahun, maka yang masuknya tu sebagai pelajar pun makin bertambah tahun demi tahun, makin ramai. Dan ia merupakan satu perkara yang menyenangkanlah, yang menggembirakan apabila bidang ini, menghafaz Al-Quran ini, bidang tahfiz ini semakin mendapat tumpuan orang ramai. Yang mana dulunya mungkin bidang ini kita boleh kata sebagai bidang yang eksklusif untuk
sesetengah golongan masyarakat yang latar belakangkan agama, yang menghantar anak-anak untuk menghafaz Al-Quran, ataupun anak-anak sendiri yang berketurunan ataupun berlatar belakangkan keluarganya dengan bidang agama, maka untuk nak menghafal Al-Quran, nak masuk sekolah tahfiz. Tapi sekarang ni kita lihat bahawa bila bertambahnya sekolah, bila bertambahnya kesedaran pentingnya nak hafal Al-Quran, di segi dunia ataupun akhirat, maka bidang ini telah menjadi satu bidang yang inklusif, yang merangkumkan, yang membuka peluang lebih luas untuk masyarakat-masyarakat yang pelbagai latar belakang untuk menyertai bidang ini, di peringkat sekolah maupun di peringkat yang tinggi, pengajian tinggi. Isu kita dapat lihat, itulah kesimpulan kita nampak yang kita boleh simpulkan, yang kita boleh perhatikan macam perkembangan bidang tahfiz ini dari tahun demi tahun. Maka jadinya apabila bertambahnya sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajian yang menyediakan, yang menumpukan bidang tahfiz ini, bidang pengajian menghafaz Al-Quran ini yang bertempur dengan Al-Quran, makanya pelajar pun makin bertambah. Maka pelajarnya makin bertambah, maka pelajar tersebut datang daripada pelbagai latar belakang masyarakat. Sama ada latar belakang agama ataupun latar belakang yang akademik, ya. Kerana timbulnya minat sama ada daripada pelajar itu sendiri ataupun ibu bapa yang nak menghantar anak untuk menghafaz Al-Quran. Maka bila perkara itu terjadi, bila manusia, kita sebut sebagai manusia lah, manusia ni macam mana sekalipun, manusia ni ada dia punya keburukan dan kebaikan. Maka disebab itulah di tempat mana baik sekalipun, bila dihuni oleh manusia, maka akan ada kemungkinan berlakunya keburukan. Walaupun di tempat yang baik, di tempat yang suci hatta sekalipun, kita boleh lihat di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Tempat yang suci, tempat yang baik, tempat orang beribadah. Bila manusia menghuni tempat tersebut, masih juga ada berlakunya maksiat, masih ada berlakunya keburukan dan kemungkaran. Maka itulah yang berlaku di sekolah-sekolah tahfiz. Mungkin mindset masyarakat di Malaysia ni bila kata tahfiz, bila kata hafaz Al-Quran, maka sepatutnya orang yang duduk di dalam tempat itu, orang yang hidup di tempat itu, yang mempelopori tempat itu, pengajian itu, maka sewajarnya ia bersifat dengan sifat yang baik, sifat yang boleh kata selarilah dengan apa yang agama anjurkan. Agama anjurkan, yang Al-Quran suruh, yang Al-Quran tekankan, maka itu sepatutnya berlaku di tempat sekolah-sekolah tahfiz. Namun kita perlu ingat bahawa sekalipun pelajar tahfiz itu yang menghafaz Al-Quran, belajar agama, tapi mereka tetap juga seorang manusia yang ada nafsu dan ada kemungkinan untuk melakukan keburukan, kemungkaran kerana bisikan syaitan. Maka di situlah kita dapat lihat bahawa macam kebelakangan ni, walaupun perkara yang baik, perkara yang menyenangkan bila bidang tahfiz ini menjadi tumpuan, lebih ramai orang untuk menyertainya, tetapi di sudut lainnya makin bertambah juga kes-kes, masalah-masalah yang berlaku, keburukan yang berlaku di sekolah-sekolah tahfiz. Malah lebih menjadi tumpuan masyarakat bila berlaku keburukan di sekolah tahfiz berbanding berlaku keburukan di tempat-tempat yang lain. Kerana mindset masyarakat, di mana saya sebut tadilah, mindset masyarakat ni melihat bahawa sepatutnya, sewajibnya bila kata tahfiz, menghafaz Al-Quran, maka tidak boleh langsung buat keburukan, kerana itu bukanlah sifat-sifat orang agama. Betul, itu betul, tak salah. Sepatutnya itulah yang berlaku. Kerana untuk belajar tahfiz, untuk bidang tahfiz ini, menampilkan sisi baik, mengamalkan apa yang dihafal. Tapi kita tidak nafikan bahawa kami juga manusia yang punya juga sisi-sisi keburukan, nafsu dan sebagainya. Jadi kita bincangkan bila berlakunya banyak keburukan, bila berlakunya permasalahan-permasalahan di sekolah tahfiz ini, macam-macam lah yang kita dapat simpulkan. Mungkin saya dapat simpulkan
permasalahan berlaku tu melalui beberapa aspek. Yang pertama, berlaku permasalahan dari segi aspek intelektual ataupun mental. Seperti mana kita dapat melihat bahawa kemampuan para pelajar sukar untuk menghafaz Al-Quran. Bila kita sebut pelajar tahfiz masuk di peringkat sekolah ini, maka ada masalah-masalah yang berbangkit yang akan berlaku. Yang pertama, dari sudut aspek intelektual dan mental. Dan yang kedua, ada juga masalah yang berlaku dari sudut aspek emosional pada pelajar maupun pada warga tahfiz ini. Dan yang ketiga, dari sudut aspek sahsiah. Jadi perkara-perkara yang berlaku, keburukan permasalahan yang berlaku di sekolah tahfiz ini, kita ambil contoh dari segi aspek intelektual. Contohnya, bila berlaku di sekolah tahfiz ini, yang saya dapat lihat secara umumnya mungkin banyak berlaku, yang mana ada sebilangan pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Kadang-kadang pelajar ni tak dapat nak catch up silibus. Sebagai contoh, mungkin sekolah telah menetapkan bahawa pada tahun itu sekian-sekian, maka silibusnya pelajar perlu menghafaz contoh setahun dalam 5 juzuk ataupun 3 juzuk. Maka setengah pelajar ni tidak mampu untuk mencapai atau mengejar silibus tersebut. Malah kadang-kadang sampai tahap bukan setakat tidak mampu untuk mengejar silibus, malah ia mengganggu lagi tumpuan pelajar dalam kelas. Kerana ada sebilangan sebahagian sekolah-sekolah tahfiz yang mana bukan setakat menyediakan kurikulum menghafaz Al-Quran, malah menyediakan lagi kurikulum aliran perdana seperti mana sekolah-sekolah lain. Contoh sediakan bidang akademik, bidang sains, malah bidang agama, yang belajar agama yang selain daripada menghafaz Al-Quran. Maka permasalahan yang berlaku secara intelektual mental ni, para pelajar tidak dapat untuk mengejar ataupun catch up tak dapat nak catch up apa yang sepatutnya sekolah tetapkan untuk pelajar-pelajar. Ini perkara bila kita buka tentang tentang silibus sebagainya, perkara ini sebenarnya perkara yang subjektif kerana ia berbeza mengikut sekolah-sekolah yang ada. Mungkin di peringkat persekutuan kita ada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah tahfiz contoh Mahat Muar di Johor, dan banyaklah peringkat persekutuan yang lain ada silibusnya sendiri, contoh silibus KBT, kurikulum berseparuh tahfiz. Maka ada disusun berapa kena hafaznya dan subjek-subjek apa yang perlu dipelajari pada tahun sekian-sekian dan sebagainya. Jadinya beza juga dengan kurikulum di sekolah-sekolah kerajaan negeri, pun berbeza. Tapi bezanya dua sistem sekolah ini, dari peringkat persekutuan atau peringkat negeri ini, ianya disusun dengan cantik, dikaji, disusun, dilaksanakan yang sangat baik. Berbeza dengan sekolah-sekolah tahfiz swasta, yang mana ia tumbuh, sekolah-sekolah tahfiz swasta ni tahun demi tahun tumbuh bagi kecendawan yang tumbuh. Punya banyak sekolah tumbuh. Di Johor saja, sekolah tahfiz yang swasta yang bernaung bawah kerajaan negeri hampir mungkin 30 kalau saya tak silap, mungkin boleh simak semula, 30 sekolah di Johor Bahru sahaja, belum campur di daerah-daerah lain. Maka tahun demi tahun bertambah sekolah-sekolah swasta yang mana inisiatif daripada pemilik untuk menyediakan satu tempat untuk belajar, untuk menghafaz Al-Quran. Malah bukan setakat hafaz Al-Quran, tapi belajar akademik, belajar agama dan sebagainya. Maka dan silibus pun berbeza mengikut sekolah-sekolah. Tapi dapat disimpulkan dari sekolah, kita dapat simpulkan apa kita lihat, kita perhatikan, kita hipotesiskan, yang mana pelajar-pelajar secara umumnya di sekolah-sekolah menghadapi permasalahan yang sama, iaitu permasalahan dalam mencapai target atau mencapai silibus yang telah ditetapkan di sekolah-sekolah, sama ada dari sudut menghafaz Al-Quran maupun dari sudut akademik dan maupun dari sudut agama. Dan kadang-kadang
di kelas, dalam kelas, sampaikan satu saat ada pelajar yang duduk termenung. So tahap macam itu. Duduk termenung. Padahal sudah hafal lah. Tapi termenung tu bukan termenung apa? Termenung seakan-akan dia lost. Dia tak tahu nak kena buat apa. Nak kena hafal apa. Berapa banyak nak kena hafal. Lost, kadang sampai lost. Maka saya cuba teliti kenapa perkara ni berlaku. Sampaikan pelajar tu seakan-akan tiada target. Tiada sasaran. Tiada tujuan. Dia masuk kelas pun tahfiz untuk menghafal Al-Quran tu sekadar untuk mengikuti perkara yang telah ditetapkan untuk dia. Macam tak ada target. Masuk, duduk termenung, dipaksa buat. Lepas tu, tapi buat dalam keadaan yang macam tak ada tujuan, tak ada sasaran. Maka saya pun fikir-fikir apa masalah yang berlaku sebenarnya. Itu antara masalah yang berlaku. Kemudian para pelajar yang hilang tumpuan dalam menghafaz dan menjaga Al-Quran, banyak perkara yang berlaku. Dan kemudian itulah antara masalah-masalah dari segi intelektual dan mental pada pelajar ni. Masuk sekolah, nak hafal Al-Quran, tapi satu saat dia akan lost. Dia akan hilang tumpuan untuk menghafaz Al-Quran. Kenapa nak hafal Al-Quran dan sebagainya. Maka itu masalah yang berlaku dari sudut intelektual ataupun dari sudut mental. Dan yang kedua, kita masuk aspek yang kedua, iaitu aspek emosional. Apabila berlakunya perkara tersebut, pelajar ni hilang tumpuan, tak ada target dan tidak dapat nak mengejar sasaran silibus yang ditetapkan oleh sekolah, maka bila sampai tahap dia terpaksa untuk kejar juga, dipaksa sekolah, dipaksa sistem untuk kejar silibus yang sepatutnya diambil dapat capai, maka di situlah munculnya permasalahan yang kedua, bila daripada aspek emosional, iaitu berlakunya tekanan-tekanan perasaan. Dia tak dapat nak kejar target, maka dia tertekan. Dia tertekan, maka dia timbulkan stres dan sebagainya. Maka yang bertambah buruk lagi keadaan pelajar tersebut. Tak dapat, bukan setakat tak dapat nak kejar silibus, malah bertambah stres, tekanan. Down, kadang-kadang dia pelajar yang down. Aku tak dapat nak buat. Sampai ke satu tahap, tak ada jiwa dah dalam untuk menghafaz Al-Quran. Kerana masalah-masalah yang berlaku. Yang tak berlaku, tiba-tiba sikit-sikit dalam menjadi besar dan menimbulkan tekanan dan lagi menimbulkan jauh hilang fokus dalam menghafaz Al-Quran. Tapi perkara ini bukan setakat itu saja. Mungkin ada cara lain ataupun ada masalah lain dalam bidang emosional, bahawa pelajar ni kadang-kadang bila masuk umurnya remaja, maka kita pun dah faham. Bila remaja ni dia punya satu gelora pemuda tu mula muncul sikit-sikit. Maka situ ada gangguan-gangguan perasaan yang berlaku. Timbulnya gangguan perasaan terhadap perbezaan jantina. Itu lebih masalah lah bila berlaku macam itu, macam sekolah tahfiz. Perkara ini tak berlaku mungkin di peringkat di sekolah-sekolah tahfiz yang memfokuskan pelajar tersebut yang sama jantina. Contoh sekolah tahfiz yang lelaki sahaja atau sekolah tahfiz yang perempuan sahaja. Tapi ini berlaku bila sekolah tu campur. Sekalipun sekolah tahfiz menghafaz Al-Quran, suasananya suasana yang agama, tapi bila kata manusia itu pun ada fitrahnya juga. Maka timbulnya masalah-masalah secara fitrah, iaitu gangguan-gangguan emosi perasaan terhadap jantina, berlawanan jantina. Itu pun masalah juga yang berlaku di sekolah tahfiz. Maka itu kita perlu untuk bincangkan, perlu kita teliti, diskusi apa yang perlu dibuat untuk mengekang masalah ini, sehingga menimbulkan keburukan akan datang, keburukan yang lebih teruk untuk akan datang. Seterusnya kita masuk ke aspek yang ketiga, iaitu aspek sahsia. Ini banyak yang berlaku. Contoh kita dapat melihat di berita tentang laporan-laporan tentang pelajar tahfiz yang membuat perkara-perkara yang buruk, contoh membuli pelajar dan kes-kes gangguan-gangguan seksual dan sebagainya. Itu yang saya kata daripada awal tadi, bahawa sekalipun kita masyarakat menetapkan pandangan bahawa bila kata hafaz Al-Quran, bila kata tahfiz,
sekolah tahfiz, maka masyarakat meletakkan satu standard bahawa tempat tersebut wajib tempat yang baik dan tiada langsung masalah yang berlaku. Dan bila ada je masalah berlaku, masalah sosial, masalah disiplin dan sebagainya, maka akan dipersoalkan. Bukan sahaja dipersoalkan, masyarakat akan menjadi tumpuan lebih daripada kesalahan tersebut berlaku yang sama berlaku tapi tempat yang lain. Maka lebih jadi tumpuan kesalahan yang berlaku di sekolah tahfiz. Itulah lumrah fitrah masyarakat. Bila kata agama ni, maka wajib beragama, laksanakan agama. Betul, memang betul. Namun itulah saya kata tadi, bahawa yang menghafaz Al-Quran itu pun adalah manusia yang rapuh, tidak dibimbing dengan baik, tidak dipandu dengan baik, dengan suasana yang baik, maka akan terjatuh ke dalam lubang yang sama dengan masyarakat di luar yang juga tidak menghafaz Al-Quran. Lubang yang sama dia akan jatuh. Bukan kata bila hafal Al-Quran terus jadi malaikat, terus jadi wali, bukan. Maka dia berkemungkinan juga buat perkara yang buruk, seperti mana masyarakat di luar yang juga melakukan perkara buruk yang sama. Itulah dia. Banyak perkara kita nak tengok. Contoh tadi saya sebut, liputan berita mengatakan bahawa pelajar tahfiz dibuli, dipukul, digangguan seksual dan sebagainya. Maka itu menjadi tumpuan. Dan kita patut bagi tumpuan untuk bincang, ataupun kita bagi tumpuan untuk apa punca berlaku dan bagaimana nak selesaikan masalah tersebut. Itulah antara sedikit masalah-masalah yang saya nak bawa pada penonton, pada pendengar untuk kita bagi tumpuan. Kerana bukan apa, bila nak kata hantar anak ke sekolah tahfiz menghafaz Al-Quran, bukan cukup setakat tu, tidak. Tidak cukup niat yang baik untuk hafal Al-Quran, tidak cukup setakat tu. Kerana menghafaz Al-Quran ni, saya cerita kepada awal balik. Al-Quran ni sebenarnya bukan perkara yang wajib ke atas setiap orang, bukan. Tidak wajib ke atas setiap Muslim, tidak wajib. Bukan wajib atas setiap Muslim. Tetapi ia wajib secara fardu kifayah. Dalam satu masyarakat, ada seorang yang hafal Al-Quran, dah cukup dah untuk mengangkat dosa ke atas satu masyarakat. Cukup seorang hafal Al-Quran, semua terlepas. Selesai. Malah ataupun hukumnya adalah sunat ain. Sunat ke atas setiap orang untuk menghafaz Al-Quran, bukan wajib. Maka tu saya cakap tadi, bila tahfiz ini mendapat tumpuan, mendapat penlibatan, mendapat perhatian orang ramai, perkara yang baik, perkara yang sangat baik. Namun bukan setakat itu cukup hantar anak masuk tahfiz, okay, dah selesai. Bukan setakat tu. Nak hafaz Al-Quran ni bukan setakat hafal. Itu peringkat yang pertama, hafal. Ada peringkat yang seterusnya. Peringkat yang pertama dah hafal, peringkat yang kedua kena jaga hafazan. Tak cukup menghafal Al-Quran, kena jaga hafazan. Dan dah menjaga hafazan, mengulang. Bukan setakat mengulang, menghafal, mengulang je cukup dah. Bukan. Lepas hafal, lepas ulang. Yang ketiga, kena amalkan apa yang dihafal itu. Kerana itulah Al-Quran. Yang dihafal tu bukan buku matematik. Al-Quran. Al-Quran adalah panduan hidup orang Islam. Panduan hidup orang Islam di dunia ini. Maka sebab itulah tak cukup sekadar menghafal, mengulang, tetapi perlu juga untuk mengamalkan apa yang dihafal itu, apa yang dipelajari, apa yang dihafal itu, dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Itu yang sepatutnya berlaku. Itu yang sepatutnya difahami oleh semua ibu bapa di Malaysia ni. Itu realiti yang sepatutnya berlaku. Saya ulang sekali lagi. Untuk ibu bapa, saya puji ibu bapa yang ada niat yang baik untuk anak menghafaz Al-Quran. Walau apa pun niat dia. Kerana untuk anak memberikan syafaat untuk ibu bapa, untuk anak jadi lebih baik. Ataupun ada juga yang kes ibu bapa yang hantar anak nakal untuk masuk tahfiz dengan niat untuk ubah anaknya. Niat yang baik, tak ada masalah, niat yang baik. Namun kena ingat,
Bila nak anak hafaz Al-Quran, bukan setakat hafal sahaja yang akan berlaku, yang sepatutnya berlaku, bukan. Lepas hafal, bidang ini bukan setakat menghafal. Bila masuk bidang Al-Quran, bila masuk bidang menghafaz Al-Quran, ada step yang kedua, iaitu mengulang Al-Quran. Murajaah, mengulang hafazan yang telah dihafal. Sehingga mati. Tak ada istilah keluar tahfiz, okey dah bersara, cukup, tak payah mengulang Al-Quran, bukan. Al-Quran ni semua hidup sampai mati. Bila hafal, dah hafal, kena ulang, itulah apa yang kena buat sampai mati. Itulah dia untuk bidang realiti, bidang menghafaz Al-Quran. Itu yang ibu bapa perlu tahu, perlu faham, perlu sedar. Alhamdulillah saya puji nak hantar anak, tapi kena ingat, apa yang anak tu akan lalui lepas dia hantar ke sekolah tahfiz bukan setakat menghafal saja. Dia perlu mengulang Al-Quran tersebut supaya tak lupa. Kerana bila lupa kerana faktor dia terlupa, kerana faktor tak mengulang dengan sengaja ataupun sibuk dengan hal keduniaan dan dia lupa, maka itu berdosa. Akan tetapi bila ia dah mengulang, dah cuba untuk mengulang murojaah Al-Quran dari masa ke masa dan cuba membaca, tidak tinggalkan Al-Quran, tapi masih terlupa juga sebahagian ayat dan sebahagian surah dan sebagainya, maka ia tak berdosa. Itu kena tahu, kena faham. Untuk ibu bapa dan juga pelajar sendiri kena faham. Bila hafal Al-Quran, kena mengulang. Bila tak mengulang dengan sengaja ataupun kerana sibuk dengan hal keduniaan dan terlupa, berdosa. Tapi bila sudah ada usaha, masih untuk menjaga, ada usaha untuk jaga Al-Quran dan terlupa, maka ia tidak mengapa. Itu kena faham. Dan bila mengulang bukan setakat tu sahaja kerja dia. Kena sambung lagi, amalkan apa yang dah dihafal, dipraktikkan dalam kehidupan. Kerana untuk hamalatul Quran, untuk hafizul Quran, orang yang hafaz Al-Quran, orang yang jaga Al-Quran, bukan setakat jaga ayat-ayatnya, bukan setakat jaga huruf-hurufnya, wajib jaga ajaran yang dibawa dalam Al-Quran itu. Ajaran bentuk kehidupan yang perlu diamalkan dari sudut ibadah, dari sudut muamalat, dari sudut munakahat dan sebagainya. Itu semua dirangkumkan, disampaikan dalam Al-Quran. Maka ia perlu dipraktikkan, diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai penghafaz Al-Quran. Jika orang Islam yang lain secara keseluruhan, secara umumnya wajib mengamalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, apatah lagi orang yang khusus yang menghafal Al-Quran itu sendiri, yang menjaga Al-Quran itu sendiri, maka lebih-lebih wajib mengamalkan, menjaga ajaran tersebut. Itu kena faham dan kena sedar. Realiti untuk penghafaz Al-Quran, untuk pelajar tahfiz dan untuk penghafaz Al-Quran, pelajar tahfiz dan orang yang untuk menjaga Al-Quran. Itu realitinya. Hafal, ulang dan amalkan. Itu 3 perkara. Itu perlu faham dan sedar. Okey, itulah yang saya kongsikan tentang realiti untuk menghafaz Al-Quran. Jadinya bila kita dah bincangkan permasalahan yang berlaku ni, sebenarnya apa punca berlaku? Apa punca berlaku sebenarnya? Apa punca berlaku masalah-masalah di sekolah-sekolah tahfiz, dalam kalangan pelajar-pelajar tahfiz? Masalah kehilangan fokus. Kita ambil contoh masalah kehilangan fokus. Masalah tidak dapat kehilangan fokus, tidak ada sasaran, tidak ada tujuan pun. Seakan tidak ada cita-cita masuk sekolah tahfiz, tapi macam tak ada cita-cita, macam terlalu kosong-kosong. Aku buat apa? Masuk kelas, baca Quran, lepas tu keluar, saya esok buat perkara yang sama. Sampai satu tahap macam saya nampak sendiri, pelajar ni macam tak ada target, tak ada sasaran. Sehingga kan dari segi gerak tubuh pun dah dapat kita baca dah macam mana pelajar tersebut. Maka itu perkara yang masalah sebenarnya, yang perlu dibagi tumpuan dan cuba untuk diselesaikan. Maka masalah berlaku. Atau masalah berlaku, masalah emosional, contoh tekanan. Bila tekanan kita tak faham, tekanan perasaan, tekanan emosi ni
berlaku mungkin sebab daripada tekanan tidak dapat mencapai silibus dan sebagainya. Ini masalah lain, contoh masalah emosi perasaan yang berlaku terhadap jantina yang berbeza. Itu pun kena tengok punca yang berlaku, masalah disiplin dan sebagainya. Jadi bila difikir-fikirkan, diteliti, dicuba renungkan, sebenarnya bila berlaku masalah ni, dia berlaku bukannya satu masalah, satu punca. Masalah ni punca lain, bukan. Punca yang berlaku tu dia berkait antara satu sama lain. Kadang-kadang puncanya satu menyebabkan masalah yang berlaku. Contoh, puncanya pelajar ni dipaksa untuk menghafaz Al-Quran. Contoh kita ambil, mak ayah paksa untuk hafal Al-Quran. Dia masuk sekolah tahfiz, dia masuk, dia taat, bagus, anak yang baik, taat, masuk sekolah tahfiz sebagaimana mak ayah nak. Dia masuk tahfiz, maka dia pun menghafal. Tapi oleh kerana dia terpaksa, dan sekolah yang dia masuk tu, pelajar itu masuk sekolah yang menetapkan ada silibus sasaran yang perlu dikejar sekian-sekian dalam setahun dan sebagainya, maka dengan keadaan yang dia terpaksa dan dia tak ada semangat, dia kena kejar silibus tersebut. Dia bila tidak dapat nak kejar silibus, maka berlakunya apa? Tekanan daripada sistem, pihak sekolah sebagainya supaya dia cepat hafal, kejar. Jadinya dah satu, terpaksa. Jadi berlakunya apa? Tertekan. Ada tekanan dekat situ untuk dia terus kejar. Tekanan perasaan pula, stres. Dah tak dapat, kena paksa, tiba kena pula kejar. Paksa diri untuk kejar silibus. Maka puncanya bersambung antara satu sama lain dan melibatkan lagi masalah-masalah yang berlanjut dan sehingga makin bertambah parah dan teruk. Itu yang dapat saya renungkan, dapat saya perhatikan. Jadi segala permasalahan yang berlaku, seperti saya nampak ni sebenarnya, bila kita kaji, kita kembali cari tahu, dan akhirnya sebenarnya segala punca yang berlaku ni bertumbuh pada satu perkara yang menyebabkan bila perkara ini tidak dijaga, tidak diuruskan dengan baik, maka ia akan menimbulkan keburukan, masalah-masalah lain dan makin besar dan sebagainya. Apa dia? Satu. Niat. Nabi disebutkan dalam kitab hadis 40, hadis yang pertama Nabi sebut apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara amal itu dimulakan dengan niat. Makanya bila direfleks segala permasalahan ni, sebenarnya punca asal usul utama yang paling utama adalah niat. Kenapa nak hafal Al-Quran? Kenapa? Jadinya saya mengajak para pendengar, para penonton, para pelajar, para ibu bapa yang berminat, terutama ibu bapa lah, sebab kalau pelajar ni nak cari yang tiba-tiba minat hafal Al-Quran tu susah, tak ramai. Dan ramainya pelajar menghafal Al-Quran kat Malaysia ni sebenarnya minat itu ataupun galakan itu datang daripada ibu bapa yang menghantar anak. Barulah selepas itu pelajar akan datang minat. Jadinya perkara pertama yang ibu bapa perlu bagi tumpuan, yang perlu sadar dan perlu refleks dulu, kenapa nak anak hafal Al-Quran? Kenapa? Question mark. Kenapa? Kena jelas. Ibu bapa kena jelas. Dan para pelajar juga, anak-anak kena jelas kenapa nak hafal Al-Quran. Terutamanya ibu bapa lah yang menghantar anak. Kerana anak ni dia kosong, dia baru nak hidup dan dia kosong, dia tak tahu apa-apa. Dia sekali ikut acuan, ikut corak acuan yang disediakan oleh ibu ayah. Maka ibu bapa yang perlu ambil cakna, ambil kesedaran, kena tahu, kena sedar, soalkan diri sendiri, kenapa? Kena bagi tumpuan ke anak, kenapa nak hafal Al-Quran. Dan kenapa itu saya serahkan pada anda yang mendengar, anda yang menonton. Kena cari tahu. Kerana perkara ini nampak macam simple. Kenapa? Kenapa nak suruh anak hafal Al-Quran? Yelah, nak dapat pahala. Yelah, nak dapat syafaat.
Tapi adakah anda benar-benar mendalami, menghayati, berpegang pada kenapa tersebut, sebab tersebut? Atau adakah anda sekadar mengikut-ikut kata apa, trend masyarakat? Sebab sekarang ni trend masyarakat nampak hantar anak pergi tahfiz. Ada pula tahfiz yang dijalankan secara apa, moden. Secara moden, cantik. Banyak sekarang tahfiz swasta terutama dia. Dijalankan secara moden. Hafal Al-Quran, tapi caranya itu cara profesional. Ada sains dan caranya eksklusif dan caranya mewah dan sebagainya. Maka dia sebagai macam jadi macam trend. Menarik perhatian ibu bapa untuk masuk anak bidang tahfiz. Tetapi anda kena ingat, tujuan anda menghantar anak itu yang akan mencorakkan kehidupan anda selepas melangkah masuk ke dalam sekolah, ke dalam bidang ini. Tujuan tersebut ia akan mencorakkan, akan melorongkan anak anda. Bagaimana dia akan meneruskan hidup dalam bidang ini. Sebagaimana saya cakap tadi awal-awal, bidang tahfiz ni masuk bukan setakat menghafal. Bukan setakat saya nak hantar anak saya hafal supaya anak saya dapat jadi baik, dapat bagi saya kebaikan, pahala. Bukan setakat tu yang anak anda akan lalui. Dia akan lalui hidup apa? Hidup yang macam mana? Hidup menghafal Al-Quran yang susah, yang bukan bahasa pertuturan. Nak kena lancarkan dulu bacaan, nak fokus bacaannya macam mana, elokkan pembacaan dan hafal. Dah hafal dan selepas hafal tu pula bukan setakat cukup menghafal dah habis, selesai, bukan. Nak kena ulang kaji pula, ulang Al-Quran tersebut supaya tak lupa. Dan dah mengulang bukan setakat hafal dan ulang, dan untuk mengamalkan dalam hidupnya pula. Bagaimana anda ingin anak anda lalui perkara tersebut jikalau di rumahnya tidak menyediakan suasana untuk anak anda mengamalkan isi Al-Quran itu? Bagaimana? Anda nak anak anda menghafaz Al-Quran, jadi baik, bagi syafaat dan sebagainya. Tetapi di rumah suasananya tidak sebegitu. Suasananya tidak menggalakkan anak anda melakukan kerja sebagai seorang tahfiz, seorang penghafaz Al-Quran. Bagaimana? Sebab itulah saya mengajak pada pendengar, pada penonton, ibu bapa, keluarga sebagainya, dan para pelajar sendiri yang mampu untuk dah sampai tahap pemikiran untuk memahaminya, renungi persoalan ini. Kenapa? Dan persoalan tersebut saya serahkan pada anda untuk menjawabnya sendiri. Dan saya doakan semoga dengan saya jentik, saya cetuskan persoalan ini, maka ada kesedaran yang akan datang. Kesedaran yang akan datang kepada ibu bapa, kepada para pelajar, untuk sama-sama kita hayati semula bidang tahfiz Al-Quran ini. Kerana bidang ini saya nampak sedang menjadi trend. Bukan setakat untuk menjaga Al-Quran. Bukan bertumpu pada tujuan utama itu menjaga Al-Quran. Bukan. Dia sekadar menjadi trend. Saya masyarakat hantar anak tahfiz, terikut trend. Sehingga kan kadang-kadang di sekolah itu rohnya tak ada. Tidak rasa sekolah tahfiz, tapi rohnya tak rasa. Bagaimana? Itu yang perlu kita teluti, kita bincang, kita renungi dan sebagainya. InsyaAllah. Jadinya itulah kot saya rasa setakat ini perbincangan yang saya nak ajak. Berbeza dengan perbincangan sebelum ini, penutup untuk podcast sebelum ini saya bagi jawapan. Tapi kali ini saya akhiri podcast bincangan diskusi Sembang Santai ini dengan persoalan. Kerana persoalan ini saya tidak boleh paksa jawapan tersebut untuk anda pegang, untuk anda hayati, untuk anda dalami jiwai. Bukan, saya tak dapat buat macam itu. Anda sendiri perlu cari. Perlu hayati dan perlu terapkan niat tersebut pada anak-anak. Dan dia yang akan melalui bidang ini. Dan bidang ini bukan bidang yang mudah. Bidang yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Dan tidak akan pernah habis sehinggalah akhir riwayat.
akhir hidup anak-anak, akhir hidup kami semua. Itu dia. Sekian saja bincangan podcast kita pada malam ini. Saya mohon maaf atas mungkin kesalahan, mungkin memang kesalahan yang berlaku ataupun bincangan yang tidak sampai tujuan, tak faham apa benda yang dibincangkan dan sebagainya. Saya minta maaf atas kekurangan. Cuma itulah tujuan saya, untuk bawa sama-sama kita renungi sebab berlaku masalah ini dan kita cuba nak rungkai, nak selesaikan permasalahan ini dengan refleks perkara yang paling asas sekali, iaitu niat. Itu saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan insya-Allah sekiranya ada kesalahan ataupun cadangan boleh diutarakan di YouTube, Facebook ataupun Instagram, dan insya-Allah saya juga menghargai atas sokongan anda yang like ataupun subscribe ataupun komen kepada perbincangan ini, dan semoga Allah redai, Allah bimbing kita sama-sama untuk mendapatkan kebaikan melalui podcast ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.